Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu lagi di bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah. Pertemuan yang tidak dirancang. Kuliah saya minggu keempat ya kawan. Minggu keempat hari Jumaat 28 kalau tak silap. Tapi hari ini saya keluar subuh tadi dari Pulau Pinang dengan tujuan saya nak ziarah dua orang. Seorang sakit di hospital Langkawi, seorang lagi nak pergi ziarah Tok Imam. Hari itu tak ada nak pergi ziarah. Sampai saya di Kuala Perlis, boot ada pukul 3. Tak apa lagi dan balik. Dia kata boot sampai pukul 8 balik. Suruh kawan kita cari tiket. Saya duduk atas boot, dia kata tiket sampai pukul 8 penuh. Jadi saya tak boleh balik, tersangkut di sini. Saya mai selai pinggang, kain HIG punya. Baju saya beli. Tapi saya bukan pendatang. Saya hanyalah musafir. Alhamdulillah dah nak ziarah Bang Man. Bang Man kata main masjid lah. Buat masjid. Main tahun ni dia pun berkenal saya. Tak apalah. Dimanapun kita sentiasa berada dalam kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, 4 bulan rasanya kita tidak berjumpa dan kita baru saja dapat mengimarahkan semula rumah Allah yang mulia ini kerana musibah yang masih lagi melanda kita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah coronavirus ataupun COVID-19 yang masih lagi saat ada saat tak ada. Kita syok dah tak apa nak ada, dia timbul pula dah hak napuh. Saya lalu kot tu jadi tak buka tingkap. Ada polis tu tunggu. Tuan-tuan sekalian, tak apalah, kita terima dan kita redalah, bukan kehendak kita. Dia bersifat pandemik seluruh dunia. Dia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuma kita rasa seronok kerana kita yang menerima ketentuan Allah ini adalah seorang muslim mukmin. Kita orang Islam dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ada dua nikmat ini, maka apapun yang Allah Ta'ala timpa kepada kita semuanya ada kebaikan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kita susah dalam nak cari makan, tambah kawan-kawan kita Langkawi ini pengusaha hotel, chalet dan sebagainya, pelancong tak boleh main, kita pun keluar kena cek suhu. Tuan-tuan, satu tempat saya pergi cek suhu, dia kata suhu ditembak pada saya dia 31. Saya kata 31 ni mayat. Okey, dia tak apa nak pergi. Kita mesti 35 ke atas. Kalau bawah pada tu orang mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tak berani nak gunting rambut ni baru boleh kan.
Tu yang saya pun nampak lain sikit kan, nampak smart sikit jenggot. Tapi putih ni bukan pasal apa, bukan lah. Start pada PKP, pelang ada sekali lah kak sikit nampak. Jadi dia kata jemaah tabligh pula, tahan kata pula dia. Tak apalah. Dah. Tua tak tua, cuma dia kalah dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apa kesusahan yang melanda kita, kita mengaji dah. Dalam kitab kita itulah Riyadhus Salihin, kita jumpa satu hadis Nabi SAW menyatakan ajaban li amril mu'min, satu yang luar biasa yang ada pada dalam urusan kehidupan orang mukmin tapi tak ada pada orang lain. Apa dia? Iza asabathu sarra'u syakara fahuwa khairul lahu wa iza asabathu dharra'u sabara fahuwa khairul lahu. Apabila diberi kepada mereka nikmat, Allah bagi kat kita nikmat, seronok hidup dan sebagainya, lalu kita syukur, maka dia adalah kebaikan bagi dia. Fahuwa khairul lahu, dapat kebaikan, pahala bab syukur. Wa iza asabathum dharra'u, dan apabila menimpa ke atas mereka kesusahan, sabara, lalu dia sabar, fahuwa khairul lahu, maka itu pun ada kebaikan bagi dia. Dapat pahala sabar. Pahala sabar ni tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sabarlah Allah mengangkat darjat hamba dia di sisi dia, sebagaimana Nabi Allah Ayub alaihi salam, kan? Allah habaq istihar kat malaikat, sesungguhnya Ayub ini adalah hamba Allah yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Allah nak tunjuk kat kita bahawa orang yang tinggi derajatnya ialah orang yang sabar. Lalu iblis kata kepada Allah, ya Allah, berilah kepada aku, izinkan aku mencubanya, baru boleh menentukan dia sabar. Allah nak abang kata orang sabar tu tinggi di sisi Allah. Allah izinkan iblis nak buat apa, hampir buat. Nabi Ayub kaya, ladang dia banyak, kebun dia banyak, lalu dengan perancangan iblis terbakar hangus apa semua dengan izin Allah, jadi dia buat. Jadi miskin Nabi Ayub. Nabi Ayub relax, tak ada apa, terima. Dia tahu ini semua hak Allah, Allah yang tentukan. Iblis kata tak jadi juga, lagu mana aku nak buat. Nabi Allah Ayub alaihi salam, dia ada anak, beberapa orang anak, dengan perancangan iblis, dengan izin Allah, mati semua anak-anak. Ada setengah riwayat kata diracun bagi mati habis. Nabi Ayub terima, sabar, redha, kan? Iblis kata celakui, nak buat lagu mana. Tapi dia tak kata betul lah, saya lah kata buat lagu mana Ayub. Lalu dia masuk dalam tubuh Nabi Ayub, dia bagi sakit Nabi Ayub alaihi salam, sakit yang cukup dahsyat sampai tinggal kulit dengan tulang. Nabi Ayub, ada setengah riwayat menyatakan, ulama menyatakan dia kena kudi buta sampai berulat, sakit berulat. Satu hari ulat duk makan kudi dia atas belakang kaki dia, lepas jatuh. Dia ambil balik, dia letak, dia kata pantut atas kudi tu, dia kata makanlah ulat, oi ni rezeki hang. Jangan sabar sampai lagu tu. Sampailah ke peringkat busuk. Orang kampung rasa jijik, hambat Nabi Ayub alaihi salam.
Kendonglah isteri dia pi kampung lain pula. Pi tang tu pun orang meluat juga, hambat juga gitu. Pengorbanan isteri dia. Lama-lama isteri dia kata, wahai Ayu, engkau adalah utusan Allah. Mintalah kepada Allah supaya sembuh. Allah makbul, Allah akan terima. Kamu utusan Allah, awak tak minta. Dia buat tak tahu. Last sekali dia tanya, cuba kamu kira berapa lama Allah bagi aku sihat. Kira-kira dekat 40 tahun lebih. Sekarang cuba kamu kira berapa lama Allah bagi aku sakit. Jawab isteri dia kata lebih kurang 2 tahun lebih begitu ya. Kalau lagu tu Allah bagi nikmat pada aku lebih lama, lebih banyak daripada Allah Ta'ala bagi sakit. Nak kalau apa? Oh, tu cara Nabi Ayub pujuk hati dia nak sabar. Tuan-tuan pun kena lagu tu, nak naik darjat. Tuhan bagi sakit tu nak bagi naik darjat kita. Dia kena sabar. Cara dia macam Nabi Ayub. Ingat nikmat sihat yang Allah bagi. Berapa lama? Umur sampai 55 tak ada. Darah tinggi tak ada, gout tak ada, kencing manis tak ada. Yang ada kencing kawan. Itu kata-kata ada. Sihat elok. Tiba-tiba pencil 55, 56. Masuk 57, kencing manis 9. Dia jadi gabra lah. Sembang orang pun tak marah, kira nak marah lah. Dengan bini-bini dia marah. Dia kata ni mak hang punya pasal. Semua manis, ayak manis, sayur manis, gulai manis. Ni aku kena kencing manis. Jangan, cuba ingat. 55 tahun Allah Ta'ala bagi sihat. Baru setahun Allah Ta'ala bagi. Baru kita kuat kan. Boleh jadi Nabi Ayub. Lalu sampailah isteri dia kata doa lah, minta lah. Lama-lama dia pun doa juga lah. Bagaimana doa Nabi Ayub? Ya Allah, ya Tuhanku, lebih kurang doa dia. Engkau ambil harta bendaku, aku rela kerana dia adalah pemberianmu. Engkau ambil anak-anakku, aku rela kerana dia adalah hakmu yang diberi pinjam kepada aku. Engkau ambil kesihatanku, itu adalah anugerahmu ya Allah. Aku mohon pada engkau, jangan engkau ambil 2 perkara daripada aku. Jangan engkau ambil lidahku dan jangan ambil hatiku. Akhirnya sakit terus, binasa habis. Lidah dengan hati tu elok. Lidah dia terus berzikir kepada Allah, hati dia terus mengingat pada Allah. Akhirnya Allah bagi balik kesihatan kat dia. Lebih sihat daripada sebelum dia sakit. Bila dia sihat balik, dia bekerja, Allah bagi balik kekayaan dia lebih daripada hak yang musnah. Allah bagi anak lebih ramai daripada yang Allah ambil balik. Allah bagi isteri, ni tak tahu apa orang dah. Tuhan tambah tuan-tuan. Sebab tu kita pun kalau sakit ubat makanlah. Sambil makan ubat tu lidah tu rajinlah sebut Allah. Bacalah apa-apa baca, hati tu ingat ke Allah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak kita adab ziarah orang yang kena musibah sakit. Apa Nabi kata? Antaranya jangan duduk lama. Jangan duduk lama, jangan bersembang tanya banyak kat dia. Ni pergi hospital duduk sembang dengan kawan tu macam mana hang langkah tangga lagu mana boleh jatuh. Sampai patah 3 betih ni lah duduk ni sembang. Ni kami kemarin kata akan kenuri belah hulu Melaka. Hang tak dok tak syok lah. Kalau tidak rayuh lah, anak terona lah macam Pakistan sembang sambil duk pepak buah anggur kawan tu sebiji cerah sepingat hak kau sakit.
Rasulullah tak bagi hidup lama, tak bagi sembang lama. Pasal apa? Sebab nak bagi peluang orang hak kena musibah tu dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyebut Allah hati dia, lidah dia menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi suruh pergi kita doa kat dia. Syafakallah, Allahu yasfika. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kamu. Balik. Jangan duduk lama, duduk tanya. Kemudian satu lagi Rasulullah tak bagi harapan kat dia, insya-Allah. Allah Maha Kuasa bagi penyakit ni, Dia Maha Kuasa insya-Allah untuk nak sihatkan balik. Boleh betul. Jangan pipi kata dulu ada kawan aku ni lagu hang 3 hari jalan. Jangan nak pergi Gempang ke tu. Pergi bagi harapan kat dia. Tuan-tuan nampak. Akhirnya maka terbuktilah Nabi Ayub ini orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Sebab apa? Yang mengangkat dia sabar yang ada pada dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, ulama menyatakan musibah dia ada 3 jenis. Satu dipanggil bala litakrib. Allah bagi musibah kerana Allah nak mendekatkan hamba dia dengan dia. Yang kedua, al-bala lita'dib. Allah bagi musibah bala kerana Allah nak didik. Mungkin kita selama ni hanyut kan. Allah bagi musibah kan. Macam Covid ni lah. Semua orang pakat bergantung ke Allah. Macam mana ni jenis kuman tak nampak ni. Kalau nampak kita boleh lari. Tak ada siapa boleh tolong. Ya Allah, rindunya kat masjid, bila lah nak boleh pergi masjid. Nampak Allah didik kita. Ada orang komplain Jabatan Agama masa mula-mula PKPB dibuka sikit-sikit dah kan. PKP tu tak buka bagi, tutup semua. Buka, kebetulan yang buka Pengurayang tu. Masjid dah lagi. Market tu semua buka. Apa ustaz ni? Pengurayang buka, masjid tak buka. Apa ni? Punya marah kita. Buka masjid haram tak main. Tuan-tuan sekalian, nampak Allah didik kita. Berapa ramai di kalangan kita duk jadi makmum dia selama ni. Main-main PKP, imam tarawih di rumah. Ni semua darjat naik jadi itu imam. Kan? Walaupun ada bini komplain, bini lelaki saya ustaz dua-dua rakaat qulhu. Rakaat pertama qulhu, rakaat kedua qulhu. Tak apa baca bila Fatihah saja tak apa. Jadi mayak. Banyak Allah ubah kita kan. Allah ubah kita. Kita bercakap soal aurat tutup semua. Tutup sungguh pakai purdah, tapi purdah ni semua pakai tutup. Allah didik kita, suruh kita fikir banyak benda yang didik tuan-tuan. Kan dia agama apa relax, orang kelai lelaki bini pun korang masa PKP. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, litakrib, satu Allah nak dekatkan kita. Yang kedua litadib, kerana Allah nak didik. Sebab tu kita dengan COVID-19 apa yang kita nak dapat? Di sebalik kesusahan yang kita tanggung, kerana kita orang mukmin, orang yang muslim, dia mesti ada 2 kesan yang duduk dalam diri kita daripada musibah ni. Satu, kita semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, kita semakin terdidik. Kalau tak boleh 2 ni, sakit saja, susah saja, rugi, tak ada apa. Yang ketiga, dia panggil bala lita'zib. Allah Ta'ala bagi musibah, tujuan dia Allah nak azab. Yang ni Allah tak bagi ke orang mukmin. Allah bagi kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tak beriman. Yang tu betul Allah nak azab. Bala yang kena orang mukmin bukan Allah nak azab, tapi Allah nak dekatkan kita dengan dia, Allah nak didik kita dengan dia. Itu patut lepas Covid ni masjid makin ramai. Jangan sebelum Covid subuh 2 saf, lepas Covid 2 saf tu juga, muka tu juga ramai.
Hak ni tak main juga. Hak ni makna kita tak dapat dua benda. Kita tak dapat takrib, kita tak dapat takdib. Maka rugilah kita dengan kesusahan yang Allah bagi. Kita duk tak sedap juga nak buat lagu mana lagi. Bagi COVID ni sampai boleh berjangkit. Ni kalau dia main pegang tang ni, kau hak kena tu tak kira lah apa gangga apa kah, no? Apa nama Siva Gangga apa tu, itu sebenarnya bukan nama dia. Nama satu tempat di India. Dia balik pada tempat tu. No, dia balik pada tempat tu. Jadi dia ambil nama tempat tu lah sebagai apa kluster hak baru hak Napoh ni. Kan, tapi alhamdulillah hari ni tak ada, no, ada 2 kes saja. No, hak Kedah satu, hak mana tak satu. Kemarin banyak yang kluster tu lah. Dia main duduk tang ni. Lepas tu dia pergi. Kita main, kita sentuh pula tang tu. Dia main kat kita. Tuan-tuan, melalui percakapan, ayat liuk dan sebagainya. Sebab tu kita pakailah mask ni, tuan-tuan. Pakai. Jangan pandang apa nama ringan. Sebab mudah dia berjangkit. Kan. Kita tengok hak yang kluster baru ni, mula dia seorang kan. Lepas tu dia merebak pergi megat dewa. Sebab kawan tu ada berurusan dengan dia. Kawan hak megat dewa tu pula balik pergi di kawasan dia pula ada satu lagi Padang Sanai, no? Ya. Jadi merebak tu tak tahu. Jadi cara pencegahan dia jarak kita. Sebab kita tak tahu. Kita kena sangka buruk lah. Tapi tak elok lah kan. Untuk memutuskan rantaian ni kena begitu. Yalah kawan kita baik. Mana tahu menantu dia duduk di Napoh main rumah dia baru ni. Kan. Kita duduk kawan dengan dia tak tahu kena. Jadi yang kedua yang ni. Jarak dengan pakai yang ni. Satu lagi tangan. Bersih elok-elok. Kan. Bagi kita orang Islam ni, tajdidkan wudu, rajin-rajin, no, perbaharui wudu. Wudu tu kan dia keluar penyakit, bukan saja dosa-dosa, penyakit dia keluar elok dah. Tuan-tuan, kita sembahyang 5 waktu ni insya-Allah kurang-kurang 5 kali sehari kita duk basuh tangan. Kalau boleh masjid di tempat wudu tu buh sabun. Buh sabun. Seimbang tu jangan duk kedekut nak macam COVID ni bubuh sabun banyak tu biar siapa nak ambil sembahyang dia sabun dulu baru ambil. Jadi kita bantu jemaah kita tu tuan-tuan. Jadi kita tak nampak kan. Maka kita hanya tak boleh cegah sebenarnya penyakit ni, no? Cuma kita boleh memutuskan rangkaian. Jadi orang kesihatan buat saya macam ni. Tapi sudah Dr. Nur Isyam dia putus ya. Putus nak bagi habis vaksin yang nak bagi mati kuman tu tak ada lagi. Sampai lah. Korang makan tahun tu nak ada vaksin tu. Cuma kita boleh bendung, jangan bagi dia merebak. Dia duk ada tapi kita bendung. Tapi kalau kita tak bendung, orang suruh pakai mask tak mau, suruh masuk masjid tembak kepala marah, mai aku tembak ni hari. Kalau lagu tu baik tulis situ. Tulis kepala pula. Tulis nama, tembak kepala sendiri. Jadi tulis masuk di mana-mana. Sebab itu saja yang kita boleh buat. Yang kita boleh buat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Susah, tapi biarlah kesusahan itu dia meletakkan dalam diri kita 2 benda. Satu, takrib, kita semakin dekat dengan Allah. Dekat hampir dengan Allah. Nak hampir sampai lagu mana? Macam Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Kita buat korban kan, meleh lembu. Apa yang kita nak? 2 benda. Satu, kita nak pahala. InsyaAllah tuan-tuan semua dapat, no? Nabi kata siapa yang melakukan ibadah korban, Allah bagi kebajikan kat dia sebanyak bulu binatang yang dikorban, disembelihkan. Siapa biasa bilang lembu, bulu lembu? Tak ada. Kalau bilang juga, dia pun nanti hantar pergi Tanjung Rambutan. Masa tak boleh kira, dia banyak. Nak habaq kata tak terkira banyaknya. Kan?
darah yang tumpah daripada sembelihan korban sebelum dia kena bumi, diampunkan dosa orang yang melakukan ibadah korban. Itu dah tentu dah kita nak dapat. Tapi ada satu benda lagi yang kita nak. Korban itu menghampirkan kita dengan Allah. Korban bahasa Arab asal pada perkataan qaraba. Qaraba maksudnya dekat, hampir. Dekat bagaimana? Dekat dengan Allah, yakni menjunjung tinggi perintah Allah. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tuan-tuan, walaupun berat, tapi kerana itu perintah Allah dan dia tu dekat dengan Allah, sampai 2 kali dia tidur. Satu di Mina, pada malam 8 Zulhijjah. Bangun pagi 8 Zulhijjah tu dia duduk renung, duduk fikir, yang dia mimpi semalam tu perintah Allah ke setan ke? Duduk fikir, Arab panggil yurawi. Saya dia jadi tarwiyah. Dia duduk fikir sama ada wahyu ataupun sebaliknya. Dia duduk fikir. Tuan-tuan, maka 8 hari bulan itu Zulhijjah dinamakan hari tarwiyah. Ikut aturan haji kan, pergerakan haji pertama kita kena ke Mina dulu. Mina, bermalam di Mina, lepas tu barulah pergi ke Arafah. Arafah step yang kedua kan. Maka pi Mina tu orang panggil apa? Tarwiyah. Tapi kita Malaysia, haji dan ulama-ulama kita tak mengizinkan melakukan tarwiyah kerana mudarat dia lebih kan, sesak, dan lagi pun dia bukan rukun haji. Boleh tinggal, tak payah dam apa, sunat je. Kan, tuan-tuan tengok dalam berita 5-6 tahun tu dah, jemaah haji Malaysia dipijak mati di Mina tarwiyah tu. Maka tak apa kita tak pergi pun, tapi ikutnya dia ke sana dulu. Bukan rukun haji, bukan wajib. Lepas daripada tarwiyah barulah pergi ke ungkuh 9 Zulhijjah di Arafah. Apa cerita tarwiyah tu? Tarwiyah tu itulah kisah dia. Nabi Ibrahim mimpi yang pertama, Allah perintahkan sembelih anak dia Ismail alaihi salam. Dia dulu fikir, wahyu ke? Jadi dia panggil yurawi tarwiyah. Dan Mina 8 Zulhijjah juga masa jemaah haji duduk di situ menyediakan bekalan, ayam apa semua untuk pergi ke Arafah. Ya tarawun dia panggil. Maka nama hari 8 Zulhijjah itu adalah tarwiyah. Sunat tak puasa? Tidak ada hadis sahih yang menyatakan sunat, tapi boleh puasa. Ada juga hadis tapi dia martabat dia dhaif. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Ada hadis sahih yang secara umum menyatakan tentang kelebihan 10 Zulhijjah kan. Nabi kata, ma min amalin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil asyarah. Tidak ada daripada amalan hari-hari kita beramal, ma min yaumin, tidak ada hari-hari al-amalu salih fihinna, kita beramal salih padanya lebih Allah suka daripada 10 Zulhijjah. Ini hadis sahih. Maka siapa kita puasa 8 Zulhijjah? Ada hadis. Ada setengah orang duk tikai kata tak ada hadis sahih. Kita ambil hadis hak umum kan. Maka kita puasa. Kalau daripada 1 sampai lepas dah lah, lepas lah sampai 9. Walaupun sebut 10 kan, bulan Zulhijjah ni dia istimewa 10 yang pertama, bulan Ramadan 10 yang akhir. Tapi jangan puasa 1 sampai 10.
Sebab apa? Barang siapa berpuasa pada 10 Zulhijjah, maka bengonglah ia. Itu bukan hadis lah, hadis saya. Pasal apa? 10 Zulhijjah tu hari raya. 10, 11, 12, 13 hari tasyrik 3. Haram berpuasa. Esok boleh puasa. Hari ni last tasyrik asar tadi. Esok siapa nak puasa boleh. Start daripada hari Jumaat tadi sampai hari ni tidak boleh puasa sebab hari nahar dan hari tasyrik. 14 Zulhijjah boleh. Kita tekat 9 dia. 9 tu memang nas kukuh lah, puasa Arafah. Boleh tuan-tuan. Jadi Nabi Ibrahim hidup bukan senang tuan-tuan. Nak sembelih anak ni kena pasti betul-betul dia perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim tidur pula bermalam pula di Arafah, bangkit 9 Zulhijjah bangkit 9 Zulhijjah tu, maka barulah dia pasti itu adalah perintah Allah. Perintah Allah. Dia ni sampai 2 kali Bapak Wahyu baru dia yakin itu perintah Allah. Sebab apa? Perintah tu besar. Suruh sembelih anak, main-main ke kita nak masuk jawi anak pun fikir sampai 6 tahun tu. Ada. Darjah 1, kesianlah mak halus sangat lagi. Naik darjah 2, nantilah darjah 3. Last kali sampai darjah 6, menyodok tangguh. Tok Wan ni, untuk apa nama pak dia pun siap. Tambah orang dulu-dulu lagi zakat. Hampir tua jenuh ligan kata batas bendang. Bagi dipanjat pokok nyok langut tu, kemudian langut saja. Ni nak sembelih anak. Nak sembelih anak. Bila dia confirm, dia tahu malam 9 Zulhijjah, bangun pagi barulah Nabi Ibrahim pasti yakin itu adalah perintah Allah. Pasti tahu, dipanggil dalam bahasa Arab Arafah. Maka sebab tu dinamakan padang itu padang Arafah. Nabi Ibrahim mengetahui itu adalah perintah Allah. Bila tahu aja tuan-tuan, terus dia beritahu ke anak dia. Ni orang yang dekat dengan Allah. Bila pasti je itu perintah Allah, dia tak ada pilihan dah. Dia kata ke anak dia, ya bunayya inni ara fil manami an azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ayah diberi wahyu dalam tidur supaya menyembelihmu. Apa pendapat engkau? Tentu ingat senang nak abang tu. Anak pula bukannya ramai. 20 tahun Nabi Ibrahim punya duk tunggu, duk doa ke Allah, Rabbi habli minas salihin. Ni doa orang tak ada anak. Siapa-siapa yang Allah tak bagi rezeki anak lagi, baca doa ni banyak. Laki bini baca, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepadaku anak yang soleh. Tak payah pakai duk menerupi, duk berendam di pulau Dayang Bunting. Rendam laki bini sampai naik kecut. Balik-balik tak mengandung. Yang mengandung laki, anak dah. Baca doa ni, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah anak yang soleh. Lama Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah tak dapat anak. Sampailah Raja Mesir hadiah kepada Siti Sarah seorang gundik istana, kerana Siti Sarah ni dia menyelamatkan, menyembuhkan penyakit yang kena raja. Raja ni raja Lok-Lak, tak ada raja Lok-Lak. Tak. Raja Mesir ni dia tak boleh tengok orang betina dai licin, segak sikit dia kira nak kat dia. Masa itulah. Kan. Nabi Ibrahim, ringkas ceritanya, mai di Mesir. Sampai terpaksa muhur. Ini orang kata salah satu yang Nabi Ibrahim muhur. Kan. Yang tu cerita ni. Satu lagi hak yang kapok kan. Bila dia katuk habis semua berhala, dia letak kapak tu di tangan. Lepas tu orang pakat tangkap dia, macam dia tak pergi menjelih apa.
Dia kata kalau nak tahu tanya hak besar sokong besar tu, dia yang pegang kapal. Tu ada saudara kata itu. Yang kedua cerita ni, dia kata kat isteri dia, wahai Sarah. Sarah isteri Nabi Ibrahim lah, bukan Siti Sarah Syuaib no, tu Siti Sarah. Tuan-tuan. Lepas tu Syuaib tu dia bisa mengaji kat saya, tapi saya lupa. Dia memang mengaji sekolah agama kat rumah lah lama tu. Orang banyak pegang serai dia tu. Lepas tu tuan-tuan dia kata macam ni lah, wahai isteriku, kalau orang tanya, habaklah kita ni saudara, adik-beradik. Kalau habak kata bini, dia bunuh lelaki nak ambil bini, gitu lah. Akhirnya dapat tu orang apa, Sarah ni sega, Siti Sarah ni. Lalu bawa ke istana, selamatlah Nabi Ibrahim. Sebab dia kata siapa dia tu, ni saudara saya. Sampai di istana, bila raja ni nak dekat, nak pegang saja Siti Sarah, dia jadi stroke. Saya lah kata stroke. Dia jadi krem, jadi keras. Lalu Siti Sarah pun doa kepada Allah supaya sembuh. Lepas tu dia tak serik raja ni, dia buat lagi. Dia cuba nak menyentuh lagi Siti Sarah kali kedua, buat keras pula. Badan dia lah semua, kaki tangan semua jadi kaku. Lepas tu Siti Sarah pun dia tak mau doa dah sebab dia murung. Akhir sekali dia berjanji dia takkan buat dah, dia akan bebaskan Siti Sarah dan akan bagi harta yang ada dalam istana, boleh pergi sembuh dia balik, dan akan hadiahkan seorang gundik yang kerja di istana tu, Siti Hajar nama dia. Lepas tu dia pun doa elok balik, dia pun tak berani kacau lah, dia pun bagi lah harta bagi Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim pun ajak balik, jangan duduk saya. Lama-lama makbul doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Allah bagi lagu mana? Allah buka pintu hati Sarah, suruh Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Ni Siti Sarah dululah, Siti Sarah lah jangan duduk mereka. Kalau nikah boleh, jangan duduk balik mai dah. Tu Siti Sarah lah. Contoh kalian masuk insya jangan lepas insya. So insya kena berhenti, tak berhenti Covid mai. Lepas tu tu Allah bagi. Sebab tu tuan-tuan nampak, kita kalau tak ada anak dah minta apa? Minta lah aku boleh menikah orang lagi. Nabi Ibrahim tak, Rabbi habli minas salihin. Allah nak bagi lagu mana, serah kepada Allah. Maka kahwinlah Nabi Ibrahim cara ringkasnya dengan Siti Hajar, dan dapatlah puteranya Ismail. Dan lepas tu Nabi Siti Sarah pun diriwayatkan hamil mengandung juga kepada Nabi Yahya, Nabi Ishaq. Tuan-tuan sekalian, tu cerita dia. Lepas tu bayangkan bila dah besar, falamma balagha ma'ahu sa'yu, bila dia dah cerdik dah, boleh berusaha sendiri dah, budak-budak kan, tengah dia boleh tiap makan sendiri, jalan pakai baju sendiri. Terah ni cukup syok, Tok Wan pun jadi kong kalau main cucu ni. Balik duduk Langkawi tu teringat cucu Kuala Lumpur. Minggu tak tahan, naik terbang pi pula. Bukan ada apa, pi nak tengok cucu kan. Tu apa tu? Tok hang tak mau pi tinggal, aku nak tengok cucu. Tok pun jatuh nombor 2, cucu nombor 1. Tuan-tuan bayangkan tengah ni. Allah perintahkan sembelih. Bukan mudah, anak yang dinanti lama. Tapi kerana qaraba, hampir dekatnya Nabi Ibrahim ni dengan Allah, maka terus dia abangkan anak dia. Anak pun berkat dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Makbul doa tu. Anak soleh sungguh. Bila ayah dia habaq kata ini perintah Allah, tak ada dah ayah ni kok mana kok tu dah. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kan? Wahai bapakku, jalankanlah perintah. Kalau itu perintah Allah, jalankanlah. InsyaAllah engkau akan dapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Nampak? Boleh jawab
taat kepada Allah tuan-tuan. Sampai lagu tu pak dia nak sembelih pun kerana itu perintah Allah. Oh, ni anak soleh. Kalau anak kita lah, kita makik bagi Zuh gerak je. Anak bang ni nak abang gitu. Malam ayah perintah suruh sembelih ha? Dia kalih tengok muka pak dia. Kata ayah ni semalam minum ayak ketum banyak pak. Jawab saya. Rabbi habli minas salihin. Terbukti ketika itu. Wahai ayahku, kan, jalankanlah perintah Allah, insya-Allah engkau akan dapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Dua-dua ni hamba yang takrib, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan perintah Allah walaupun berat, tapi perintah Allah kena buat. Tuan-tuan, hak ni kita nak dapat ni, yang kita buat korban ni. Walaupun berat, nak buat keluar zakat. Zakat duit, zakat padi, zakat harta, zakat emas. Sayangnya. No, apa keluar ni pun boleh beli pulut dakap pula. Tahu pulut dakap? Ada gelang emas dia panggil apa, pulut dakap. Rupanya dia duduk melengkung, duduk dakap elok. Tuan-tuan. Kalau bukan orang yang hampir qarabah dengan Allah, dia tak boleh buat. Kan? Jangan kita buat korban. Dengan rumah Allah kita jauh, sembahyang jemaah kita jauh, mengaji kita jauh. Apa yang kita dapat daripada korban? Kita tiap-tiap tahun korban. Tuan-tuan, kita nak terjemah dalam diri kita apa yang ada dalam jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam itu pindah mai kat kita melalui ibadah korban yang kita buat. Bukan saja orang yang melakukan ibadah korban, orang yang tak melakukan pun tu. Sebab tu disunatkan kita menyaksikan ibadah korban, kerana nak ambil roh tu, roh pengorbanan itu supaya hidup dalam diri kita. Yakni bila kita berdepan dengan perintah Allah, kita tak ada pilihan lain dah. Perintah Allah diutamakan. Perintah Allah dengan nafsu. Nafsu teringin, perintah Allah kata haram, hak tu kita patuh. Hak tu kita tak buat. Tuan-tuan, nafsu kita tinggalkan. Ni baru orang yang dekat dengan Allah. Dan jiwa ni lah di bulan Zulhijjah ini yang kita nak bina dalam diri kita, tuan-tuan. Sebab tu bulan Zulhijjah ini dia salah satu daripada bulan-bulan haram. Kan? Bulan-bulan haram yang Nabi kata salasun mutawaliyatun. Bulan haram ni ada 4, minha arba'atun hurum, ada 4. 3 dia duduk berturut-turut. Bulan haram ni bulan mulia. Apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Warajabu, dan satu lagi Rejab. Rejab dia terpisah sikit. Mudara bainal Jamada wa Sya'ban. Dia terpisah sikit. Kemudian dia duduk di antara bulan Jamadil Akhir dengan Sya'ban. Dia duduk tengah, itu bulan Rejab. Ini 4 bulan haram. Salah satunya Zulhijjah. Dimuliakan kerana pada bulan ini bulan terdapat ibadah besar, ibadah haji, kan? Tapi tahun ni kita tak dapat mengerjakan ibadah haji. Tak apa, tuan-tuan, tak apa, tak salah kita. Kerana ada benda yang menghalang. Kan kita tengok depa tawaf pun jauh-jauh, kan? Sa'i pun duduk jauh-jauh. Hanya terhad berapa ribu orang aja. Puluh ribu kalau tak silap yang melakukan. Itu pun dengan SOP yang cukup ketat. Belum pi 14 hari dolok belah lagi dah. Esok nak pi lagi buat persaringan lagi. Demam aja selamat jalan tadi. Tak apa, kan? Bahaya kalau pi dia jenis satu dunia, pi balik pakat buat balik semua habis orang Islam. Dia darurat dan mudarat yang besar. Tak berdosa, tuan-tuan, jangan susah hati. Tahun depan insya-Allah yang mana tahun ni kita dimaklumkan boleh pergi tahun depan jika masalah ni selesai.
dan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Pada bulan itu juga, bulan ini juga ada puasa kan, Zulhijjah, puasa Arafah dan 9 hari itu ikut umum hadis. Dan satu lagi ada ibadah korban. Jadi saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, maka di bulan yang mulia ini marilah kita pastikan kita menjiwai peristiwa yang berlaku di antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail kan, Siti Hajar, Siti Sarah. Siti Hajar pun berkorban. Allah perintahkan tuan-tuan, Nabi Ibrahim pergi letak Siti Hajar dan Nabi Ismail di Mekah pada waktu itu, Bakah nama dia, di wadi ghairi zar'in, tempat yang kering kontang, tak ada tumbuhan. Allah suruh pergi letak situ. Tuan-tuan, bini kita tertinggal pasal malam pun dia beratus tu. Sebulan dia duduk letiak tu, ada cerita kat orang. Ada bawa kita pergi pasal malam, dia balik seorang, dia tinggal kita tu. Tapi Hajar boleh duduk di situ, berkorban kerana itu perintah Allah. Bukan ada apa, ayat pun tak ada. Tapi kuatnya Siti Hajar ni. Sebab tu nama dia pun Siti Hajar. Hajar makna apa tuan-tuan? Hajarun, batu. Orang perempuan ni dia kuat, jiwa dia kuat. Jaga Ismail tu, Nabi Ibrahim tak ada. Sampailah Siti Hajar dah pun begitu. Kalau lelaki tak ada, dia boleh belah anak merenyut. Lelaki kalau bini tak ada, anak berselerak. Ni Allah jadikan fitrah dia gitu. Hebat orang perempuan ni, ada jiwa Hajar dalam diri dia. Jadi semua cerita pengorbanan ni kita nak ingat dan kita nak hidupkan dalam diri kita, supaya kebetulan kita pula dilanda oleh wabak Covid ini, kita sambung dengan Ramadan, sambung dengan korban. Jadi jadilah kita semua ni mengajar kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kita dan Allah mengangkat derajat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sebagai tazkirah kita untuk malam ni. Insya-Allah hujung bulan ni tak ada apa kita jumpa pula, kita sambung kitab kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.